Salah satu antara tanda-tanda berkat adalah sikit cukup, banyak boleh kongsi. Faham orang perempuan? Jawab faham je. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham tak? Setuju tak? Tak. Gurau aja. Maksud kongsi itu sedekah, jangan sangka buruk kan. Ni kita cerita ni sikit dia rasa cukup, banyak boleh share dengan orang, boleh kongsi dengan orang. Jadi cari rezeki yang halal dan ingat, kena banyak memberi daripada menerima, insya-Allah kita akan bahagia. Seterusnya yang ketiga, saya kata kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Hala tuju pemanduan keluarga kita biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Kadang-kadang ada orang cakap, saya nak membina keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Itu sebab seawal umur anak saya umur 7 tahun, saya dah bawa dia masuk pertandingan bintang kecil. Kan tak kena. Pertandingan menyanyi bawanya. Setelah awal tentu hantar sekolah tahfiz. Mungkin dari awal dah masuk pertandingan nasyid, pertandingan musabakah, pertandingan hafazan. Ajak anak kita mengaji Quran. Itu yang sebenarnya. Sebab tu Nabi ajar, ta'dibu auladukum bisalasati asya'. Ajar anak-anak kamu, adabkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertamanya dengan sayangkan Nabi, yang kedua dengan sayangkan ahli keluarga Nabi, dan yang ketiga dengan biqiraatil Quran, dengan membacakan ayat suci Quran. Ajar dia mengaji Quran. Itu sebab orang tua-tua dulu macam mana, pergi mengaji, mengaji je ayat dia, suruh mengaji. So maknanya hala tuju tu mustahak. Hala tuju tu sebab kadang-kadang kalau keluarga tu hiburan aja, hiburan lah sampai ke sudah. Ada keluarga tu pula terlampau nak fit kan, bersenam aja pula. Memang gaya hidup sihat, tetapi yang agama tu perlu ditanamkan dalam di keluarga kita. Dan kemudian seterusnya yang keempat, kunci syurga. Apa maksud kunci syurga? Syurga ni nak masuk ada satu tiket, rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, adalah dengan cara beribadah sebanyak-banyaknya. So ibadahlah. So nak beribadah ni pula nak kena capai kesempurnaan ibadah. Nak capai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Pertama, mesti dengan ilmu. Tak boleh main ikut-ikut aja. Kena belajar. Tak tahu tanya. Cantik Teluk pantainya landai, tak baik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Kain songket menang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kena belajar. InsyaAllah. Benda tak susah pun sebenarnya kadang. Kita je nak memulakan tu kadang-kadang kita rasa lihat, macam mana nak belajar ni, tak boleh ni, banyak ni. Tiba-tiba dah 5 surah, tiba-tiba dah 7 surah, tiba-tiba dah 10 surah. Kita kena memulakan. Kena belajar. Tak tahu tanya. Malu bertanya, sesat barat, bukan sesat jalan. Sesat barat, sesat jalan boleh tengok Waze. Kemudian yang kedua, nak mestilah ikhlas. Mesti ikhlas dalam ibadah, kena ikhlas. Yang ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Kalaulah kita beribadah tapi perangai lagi teruk, makna ada masalah dengan ibadah kita. Kalau kita beribadah tetapi masih lagi main nombor, problem lah tu kan. Berbual dekat masjid tu boleh jadi tu. Kau anak kau berapa orang? 2 orang. Kau 3. Kau belum ada rezeki. Kau 5. 2, 3, 0, 5. Jadi kena pula tu kan. Dah kena tu satu hal, siap belanja je ke masjid, wajar betul kan. Contoh je lah. Jadi makna kata kita kena ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Orang perempuan pun macam tu. Makin kita beribadah, makin banyak kita mendalami ilmu, makin taat kita pada suami. Orang perempuan ni senang betul masuk syurga. Yang pertama, jaga solat. Yang kedua, jaga puasa. Yang ketiga, jaga maruah diri, jaga maruah suami. Dan yang keempat, taat perintah suami. Jaga 4-4 ni kata Nabi, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Siap boleh pilih pintu. Orang perempuan, orang lelaki mana boleh pilih pintu, dapat masuk untung. Orang lelaki dalam dewan ni semua neraka ni, termasuk cakap ni. Dah confirm dah neraka ni. Ya, nak lagi banyak jawatan. Datuk Seri kena tanya, antara yang lambat masuk nanti Datuk Seri. Tanya Datuk Seri, ni macam ni. Iya, tapi nak buat macam mana? Dah dipilih, kena terima sebagai satu amanah. Orang perempuan tak ada banyak cerita pun. Taat aja, settle. Suami taat isteri. Parah, jangan main-main. Kan? Iyalah, bincanglah cara baik. Betul tak? Iya, tapi itu nak cerita tu. Jaga solat rupanya senang. Jaga puasa insya-Allah okey lagi. Jaga maruah diri. Ni kan dah mula nak masuk bulan Syakban. Cuaca dah mula panas-panas dah ni. Dia bontai berkemban si dah kain.
tatasap. Lalulah imam, ditegurnya pula sambil berkemban. Assalamualaikum imam. Telajak sampai ke parit. La ilaha illallah. Imam ni pula, kenapa imam? Itulah isteri si siapa tu tadi dah jatuh. Nampak maruah diri. Nampak? Kedua, maruah suami jaga. Bila orang tanya, betul ke aku tengok laki kau macam tak bekerja je? Tak adalah. Dia sebenarnya kerja kak, dia banyak buat kerja part time. Cuma kerja tetap tak ada lagi lah kat doa sesama yang mudah-mudahan dia dapat kerja tetap. Oh ya ke? Ingat tak kerja tadi? Cover. Jaga maruah suami. Ini tak. Dia tengok laki kau macam tak bekerja, ada je kat rumah. Memang menyusahkan orang. Mati lagi baik. Jangan macam tu. Jangan kita tambah-tambah pula. Jangan. Tapi kita kena support suami kita. Orang kutuk suami kita macam mana pun, kita kena cover. Tak adalah, sebenarnya macam ni, salah faham macam ni. Tak, suami saya okey. Macam tu. Faham? Dan yang keempat, taat perintah suami. Ya, suami kata, sayang tolong buatkan air kopi. Baik bang. Abang nak kopi kurang manis. Okey bang. Sayang, mari sini duduk sebelah bang. Baik bang, sekejap bang saya letak ni, saya duduk sebelah bang. Ni tolong ambilkan air sejuk. Baru duduk, tolong ambil air sejuk. Abang nak air sejuk macam mana? Yang suhu macam mana? Cik cakap. Yang macam ni. Okey, baik bang. Abang tunggu kejap tau. Kejap. Abang ni tolong picit kaki abang. Tak tahu lenguh kenapa tu. Berjalan banyak kot. Dia picit. Ya Allah, abang baiknya isteri. Apa lagi bang? Abang cakap je abang nak apa. Itulah belakang abang, tengkuk abang picit. Tolong ambilkan minyak panas. Ambil. Tolong sign. Dia macam tu je. Jadi mana kata sebab suami minta sign ni, tak suami minta sign sebab nak transfer tanah nama kita. Tengok kan, sangka buruk tak habis lagi, dah cakap dah. Cuba sangka baik dengan suami kan. Ni tolong sign sini, sign. Kita jangan baca pun, yakin dengan suami kita. Faham tak adalah, sebenarnya tak. Orang lelaki ni sebenarnya dia satu je. Saya berdasarkan pemerhatian saya lah. Dalam bab poligami lah, sikit-sikit je saya sebut. Jangan marah, janganlah berubah muka ni lah. Buat macam biasa je. Bercerita bab poligami ni, Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran kan. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba', dia kata. Kan? Nikahilah wanita yang kamu sukai, yang kamu suka, kan? Terus Allah Ta'ala sebut dua tu, masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 atau 4. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau tak mampu berlaku adil, takut tak berlaku adil, cukup seorang. Dah sebut dah. Cuma kalau ada berlaku, kita tengok contohlah orang tu berpoligami, cara tak betul, jangan marahkan hukum, marahkan orang tu. Ini poligami tak sesuai sekarang. Jangan sebut macam tu, kena mengucap balik semula tau. Jangan main, ni hukum daripada Allah. Tapi kita ni, kita tegur orang yang tak betul tu. Faham ke tak faham? Faham iya. Itu sebab kadang-kadang kita tengok dalam bab taat, tengok kat taat yang macam mana. Sebab untuk makluman semua sekarang, saya tak nak ceritalah nanti cerita benda lain. Kan cerita pasal mahkamah pun lain cerita tu, kena panggil sekali lagi lah. Saya rasa dalam ceramah yang lain pula. Ya. Yang dekat hotel yang kita cadang, yang ada candlelight tu. Yang tu kan. Tapi betul. Sebenarnya taat ni taat untuk yang apa? Taat dalam perkara yang baik-baik. Taat perkara yang baik-baik. Itu sebabnya kadang-kadang kita kena perbetulkan niat kita dalam kahwin pun. Kadang kita tanya, kenapa nak kahwin? Saya tanya balik, orang kahwin, kenapa nak kahwin? Benda basic je tu, budak-budak yang nak kahwin. Sekarang ni tengah musim mengawan ni, setiap minggu kena kahwin. Tanya Datuk Sri, cabutan kahwin berapa banyak sehari? 15, 20, 25. Menteri besar ni di standard 25, 30 sehari. Kadang yang lain tu terpaksa hantar hamper je dah, tak sempat pergi. Kan? Musim mengawan ni. Tu sebab kita kata, tanya balik budak tu, kenapa kamu nak nikah? Imam tanya. Mak bising. Mak masa bila tak bising? Mak memang bising. Kalau itulah niat dia. Mak memang bising. Bila nak kahwin? Nak kahwin bila nak beranak? Bila beranak, lelaki je anak kau. Bila dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak je kerja kau. Salah pula beranak tu. Yang soalan tu, kenapa nak kahwin? Umur dah banyak dah, Mam. Tu yang nak kahwin ni. Yang soalan, kenapa nak kahwin? Kawan-kawan semua habis kahwin, dengan saya belum kahwin. Bayangkan. Yang soalan, kenapa nak kahwin? Geram tengok budak perempuan tu. Lagi teruk. Susah nak jumpa. Sekarang saya nak tanya, kenapa kamu nak kahwin? Tuan Imam, insya-Allah saya nak kahwin ni kerana Allah. Susah nak jumpa jawab kahwin kerana Allah ni. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Biasanya sebab tu je jawapan yang dia ada.
Kan? Sampai hati abang, kenapa abang buat saya macam ni? Kenapa bang? Kenapa? Kerana Allah. Dia kata itu. Dah kena marah. Tak adalah. Tapi sebenarnya itulah jawapan yang ada pun. Yang paling baik sekali biarlah lillahi ta'ala. Membina keluarga tu biarlah kerana Allah. Dan yang kelimanya, bila cakap kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, keluarga ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Sebab saya pernah sebutlah satu perkara yang agak sensitif lah pada sesengah orang. Saya sebut apa? Saya kata orang lelaki kena faham. Orang perempuan tanggungjawab dia di rumah dua saja. Dua saja tanggungjawab perempuan di rumah. Iaitu melayan suami, melahirkan anak. That's all. Orang perempuan tengok dia punya suka. Melayan suami, melahirkan anak. Itu saja. Kemah rumah, basuh, sental, bilik air, lipat kain, basuh kain, sidai, dopi semua. Kan, besarkan anak, mandikan anak, semua. Sental bilik air, sental dinding, apa, basuh, semua. Semua tugas suami. Saya nak tengok reaksi sekejap. Adik nak tepuk tangan, pandangkan kawan. Mana nak tepuk? Mana nak tepuk? Cuma. Ayat cuma tu penting. Tak, sebab Nabi sendiri pun tak menyusahkan isteri untuk benda yang Nabi boleh buat sendiri. Cuma maksud dia, kita kena faham, orang lelaki kena faham, orang perempuan sedang memangku tugas suami di rumah. Dia tolong suami kemas rumah, dia tolong suami besarkan anak-anak, dia tolong suami sental bilik air, dia tolong suami lipatkan kain. Orang lelaki sendiri itu, sebab orang lelaki kalau dia faham macam tu, bahagialah rumah tangga. Bila di rumah, ya Allah, isteri abang kemas rumah, abang pun tak terbuat macam mana yang isteri abang ni buat. Makasih tau sayang. Abang tak ada apa pun, yang penting rumah tangga kita kan. Macam tu. Nampak tak? Itulah cara dia kan. Ini kita marah, ni kerja engkau, kau kemaslah. Apa masalah engkau? Kau bising-bising aku kenapa? Jangan. Nampak? Itu yang tak boleh. Nampak Jadi itu sebabnya layan suami tu kena layan. Layan betul-betul. Kata Nabi, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah saja-saja cek belakang unta tu. Tapi maksud dia, layan suami tu. Nampak suami masuk dalam bilik, berlari. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Wah, macam tu. Abang. Iya. Tanya suami, abang suka saya pakai baju apa ke rumah? Abang cerita, cakap. Saya sanggup at your service. Macam tu. Kalau suami kata, abang tak suka kau pakai apa-apa, abang betul-betul lah. Abang terang cakap, abang suka tengok sayang pakai baju Puspanita. Pakai baju Puspanita. Dia rasa lain macam aura tu bila nampak kau pakai baju Puspanita tu. Nak siap tudung kuning sekali, tak payah, dia kata. Baju tu je. Contoh, abang suka sangat tengok kau pakai telekung. Pakai telekung. Masak tu kembang-kembang dia dengan telekung je tu. Macam tu, tak kisah. Ikut suami. Iya. Betul tak? Jadi makna kata layan suami dengan sebaik-baiknya. Ini kadang-kadang dah tua bangka, kadang-kadang mulalah ala cucu nenek, ala cucu nenek. Mana dulu? Suami dulu ke cucu dulu? Cakap. Kan gelak dah. Mana berlaku tak tu? Cucu dulu ke atuknya tu? Jawab. Dia jawab cucu tu. Alah cucu nenek, yang atuk dia pukul 10 dah ni. Cucu. Sudahnya atuknya, atuk dia masuk dalam bilik. Yang nenek, cucu nenek, marah pula atuk kau, tak faham lagi tu. Atuk dia masuk dalam bilik, neneknya tak mengikut. Atuk tu bagi signal pada dalam bilik. Yang ni cucu nenek tengah mengigau atuk kau, tak faham lagi. Sudahnya menjerit atuknya, Allahu Akbar, baru dia letak cucu. Apa hal atuknya? Baru dapat tangkap. Orang perempuan nampak suami masuk dalam bilik, kan? Isteri ke masuk dalam bilik, abang ada apa-apa boleh saya bantu? Kalau suami kata tak apa, pergi sambung kerja, pahala full mark, markah penuh. Atau bang ada apa-apa boleh saya bantu? Ada, kau baring sekarang. Sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur. Yang faham-faham lah. Kau jangan tanya aku ukur tu apa, tanya-tanya. Ada yang tanya, iya. Jangan kita dah tua-tua ni ustaz, tak payahlah. Siapa cakap? Nah, main-main. Iya.
Manalah tahu. Dalam Quran pun tak ada sebut dia punya limitasi period, dia tak ada limitasi period, tak ada. Tiba-tiba telefon, Along, apa dia? Kau panggil adik-beradik balik kampung, ada benda kita kena bincang. Semua balik. Kenapa ya? Awaklah cakap, malulah abanglah cakap. Beginilah, mak kamu ni mengandung lagi. Dah tua mengandung, mana tahu rezeki. Ada apa adik lagi kita ni? Mana tahu. Betul tak? Layan suami dengan sebaik mungkin. Kemudian suami pula temankan isteri dalam susah dan senang. Itu sebab ada banyak hospital, termasuk hospital Sultanah Bahiyah pun sama. Dah ada sekarang konsep rakan bersalin. Temankan isteri itu bersalin. Kerana orang lelaki selalu bagi alasan, oh saya tak boleh teman ustaz. Sebab apa? Sebab apa? Kenapa tak teman dengan isteri? Takut darah tak habis-habis. Takut darah. Kenapa dia berdarah? Cakap. Tanya balik suami tu. Temankan suami dalam bilik labor room tu, saya ajar cara dia. Menghadap tu, pandang muka dia. Sabar sayang, sabar yang sabar. Sabar yang sabar. Pandang muka. Sebab belum pernah lagi orang perempuan sakit ni, beranak ni, darah keluar kat muka. Tak pernah lagi. Pandang, bersabar yang sabar. Abang sakit bang. Tapi jangan salah cakap. Sakit bang, sabar. Sakit bang, sabar. Sakit bang, abang faham. Mana abang faham? Dah kena marah. Kita tak pernah rasa. Mana kita faham? Sampailah lahir anak. Itu sebab kadang bila lahir anak mengalir air mata. Sebab orang perempuan kesakitan yang melahirkan anak ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Siapa cakap orang perempuan tak kuat? Orang perempuan manusia yang paling kuat. 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Itulah sakit orang bersalin. Itu bila bersalinnya keluar je anak, mengalir air mata. Ya, cukuplah. Tak usah beranak lagi. Abang, takkan seorang je anak kita. Cukup. Abang tak sanggup tengok si abang sakit macam ni. Bagi mak lain pula. Contoh. Kau kalau cakap macam tu kat labor room tu, buka balik jahit dah tu, jangan main-main. Jangan buat macam tu. Tak adalah. Tak ada. Tak, tu sebab hebat orang perempuan. Dia walaupun dia sakit bersalin macam tu, dia boleh cakap tu, bang anak kita jangan lebih 5 no. Dia boleh cakap tu. Maknanya dia sanggup sakit 4 kali lagi. Orang lelaki paling sakit dalam hidup dia sunat. Itu pun tak ada siapa yang sanggup mengulang sekali lagi. Tak ada. Cakap dengan anak kami, Long, relax Long, tak sakit, jangan gigit semut nak. Cuba ayah sekali lagi tengok. Langsung senyap ayah dia. Apa? Jadi apa pun, berbalik-balik kepada perhubungan. So dalam perhubungan saya pesan, banyakkanlah memberi daripada menerima. Banyakkan memberi daripada menerima. Sebab bila kita memberi, insya-Allah kita akan bahagia. Saya perasan tu je. Saya tengok kan dalam hidup banyak perkara. Macam contohlah macam Datuk Seri Menteri Besar kan, memberi pada orang, memberi pada orang. Akhirnya bahagia tu akan datang sendiri dalam hidup kita. Macam betul. Kita jadi pemimpin punya tu, kena banyak memberi. Kalau sibuk fikir nak menerima, susah. Dah nampak dah banyak contoh dekat luar sana. Tu sebab banyak ke memberi yang terbaik pada orang. Isteri bagi yang terbaik. Bila isteri kita senyum, apa pun kita boleh capai dalam dunia. Jangan kita biarkan tangisan yang kita berikan pada orang. Kesedihan. InsyaAllah kita akan bahagia. Hidup kita ni adalah antara B dan D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. B and D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. Antara B dan D ni ada satu huruf di tengah, iaitu C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. Kita nak bahagia, jalankanlah hidup yang sihat, yang bahagia. Betul, itu sebabnya saya kata tadi, kejar kita bukan nak kejar kaya, tapi nak kejar berkat, barakah. Apa maksud barakah? Ada orang cakap barakah ni pondok Ustaz Kazim. Betul dah tu. Betul dah tu. Tapi berkat tu pula orang cakap lauk yang orang bungkus kena kahwin kat Johor tu. Betul juga. Tapi maksud berkatnya adalah kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kat kita, walaupun kecil tapi berkembang. Contoh, 7 tanda keberkatan rezeki kalau kita nak ukur dalam hidup kita. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sikit kita rasa cukup, banyak boleh sedekah lagi dengan orang. Tapi pada orang yang tak berkat, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Umpama meminum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Gembira, susah, senang,
Bahagia. Walaupun susah, bang, hari ni bubur je. Okey lah, bubur tu bak kicap. Makan. Dulu goodie kahwin, mana dah macam sekarang goodie bag lah. Heboh goodie bag, dalam tu ada coklat lah, ada candy, ada kuih lah, ada cookies. Dulu telur. Kan? Telur. Lepas tu kita doa. Saya ingat masa saya kecil tu, minta-minta lah telur ni cair. Sebab apa? Pecah, letak kicap, makan. Ya Allah, sedap betul. Kadang minta kawan, telur kau tu bagilah kat aku. Minta. Sebab dulu tu lah dia yang menghiburkan kita. Dulu. Hari ni dah lain pula standardnya. Macam-macam. Ada pula candies corner pula sekarang. Kena kahwin. Berkahwin, lepas kadang-kadang pengantin tak sempat nak duduk jumpa saudara, pergi bergambar pula. Ada pula kan, ada outdoor punya session, baring dekat jalan kereta api tu. Tuan-tuan, saya cakap kan, simple je. Saya tanya ni semua, mana-mana kan, tanya balik diri kita, kita akan balik kampung tak kalau mak ayah kita tak balik kampung? Tu soalan. Betul tanya dia. Sebab contoh maksud saya kan, kadang-kadang yang kahwin macam saya, masa kahwin dulu, mak saya kata dia masakkan wajit, bukan dodol lah masa tu, kalau ikut dulu dodol, wajit bungkus dalam bekas, pergi ziarah rumah pak saudara belah perempuan, pak saudara mak saudara belah lelaki, pergi jumpa mak saudara, menghadap ini isteri saya, menghadap ini suami saya, biar kenal. Ni kena buat hal sendiri je. Nampak tak? Bahagia yang nak dicapai, sudahnya dah bergaduh, dah bertumbuk, baru tahu sepupu. Kadang-kadang ada yang jadi macam tu. Tu sebab nak kena jaga. Pertama. Yang kedua, bahagia ni, bahagia tak semestinya dengan duit banyak. Suami balik, sayang, buatkan air kopi kita minum sama-sama. Kadang-kadang suami bawa balik goreng pisang pun, tu bahagia. Ada suami balik bawa telur je, telur dia tak bawa apa dah. Kan? Ni tak, sayang, bancuh air kopi kita minum sama-sama. Hari ni abang bawa balik kuih. Abang bawa balik kuih apa? Abang bawa kuih lambang kasih sayang kita. Kuih apa tu? Kuih kapel. Ada ke kuih kapel? Ada, cuba tengok. Punya kuih cakui. Kuih cakui kan kapel macam ni kan? Kapel. Kan? Makan bersuap seronok aja, nampak tak? Bahagia. Ataupun suami balik, sayang, ni ambil ni voucher spa muslimah, ambil ni, hari Ahad ni pergi sana. Habis anak abang jaga, jangan risau, pergi je spa muslimah tu, nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure, anak abang jaga. Abang susahkan abang aja, tak susah mana pun, abang booking aja, kau bayarlah sendiri. Wang asam ni jantan, tak adalah pandai bayar dah. Oh, abang ni ada je. Ataupun suami nampak isteri tengah basuh pinggan dekat sinki tu, sayang, dah pergi masuk dah, tak apa, biar abang sambung basuh. Ni dengan tahap ni, dengan baju batik tak buka lagi ni, menteri besar. Contoh, tolong basuh pinggan. Tak hinanya lelaki basuh pinggan lah. Saya sampai sekarang tak boleh nampak pinggan dalam sinki memang basuh. Sebab teringat arwah abah kata, berapa ramai orang gaji di rumah ni? Dulu arwah abah saya marah, daripada kecil kena basuh pinggan sendiri. Kan? Saya sampai sekarang tak pernah menyusahkan isteri saya gosok baju saya lah. Saya gosok sendiri. Sampai satu tahap suruh Dobi buat. Yang penting jangan susahkan isteri. Betul, sebab daripada dulu saya, kalau masa saya bekerja dulu, masa saya jadi pengarah Liga Advisor dulu, saya memang gosok baju saya sendiri. Seminggu saya gosok baju saya. Sebab saya tak suka orang usik baju saya. Maksudnya kerja kan, biar saya gosok sendiri. Saya tahu side dia macam mana, saya tahu nak pakai macam mana, saya tahu. Sebab sayang isteri pun dia juga. Dengan satu harapan dalam kurungan, kau jangan suruh aku gosok baju kau. Macam tu dia, macam tu lah. Bahagia. Yang ketiga, tanda keberkatan rezeki, anak-anak berjaya dalam bidang dia. Anak-anak berjaya dalam kehidupan, berjaya dalam akademik, kan? Jadi di penyejuk mata, penyejuk hati kedua ibu bapanya. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Bayangkan seorang ibu boleh menangis tengok, ya Allah bang, anak kita dah konvo. Tak sangka dah kita konvo bang. Suami kata, kau bawa bersabar. Ini konvo tadika ni. Belum konvo kolej lagi. Sekarang tadika pun konvo. Heran betul. Pening kepala saya. Datuk Seri sekali tu saya kena datang pesta convocation. Aku ingatkan universiti mana? Kolej swasta kot. Rupanya tadika swasta. Aduh, kan kita kena pakai rope sekali tu cakap ni. Aduh, pening kepala.
Kan? Dia gembira tengok anak-anak berjaya, betul tak? Seterusnya yang keempat, suasana kejiranan, suasana masyarakat, suasana tempat kerja. Kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Insya-Allah kita akan mendapat itulah di keberkatan. Kelima, kita mudah melaksanakan perintah Allah, mudah nak solat, mudah nak puasa sunat, mudah nak sedekah, mudah nak buat benda baik. Itu juga tanda keberkatan. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Ada je orang datang rumah. Itu tidak termasuk yang tin Shopee, itu tak termasuk. Tu kita yang order, faham? Dia mesti ni orang datang, saya mara ke kawan. Macam tadi kan ada banyak, saya nampak tadi ada sekolah-sekolah daripada Perak datang melawat. Itu tanda berkat lah tu. Banyak yang budak-budak tu datang. Saya bilang, apa hal lah? Tadi saya ingat dekat sana, Datuk Sri, saya tak pernah sampai dalam ni. Saya pergi sana, kat sini kau tak ni panggil budak sekolah. Oh ya ke? Mana pula rumah menteri besar ni keluar balik. Rupanya masuk depan sebelah aja rupanya. Nanti jumpa tadi budak tadi bergambar dengan dia orang tadi. Orang datang rumah kita, jamu dia makan, itu tanda keberkatan rezeki. Dan yang ketujuh, tanda keberkatan rezeki adalah apabila doa kita seringkali dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi simple je tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Insya-Allah terserahlah pada kita. Kata Dan Zadra, orang yang bijak itu dia tak akan menunggu sesuatu itu menjadi indah, tapi dia yang berusaha menjadikannya menjadi indah. Kita dengan isteri kita pun macam tu. Kita boleh je malam ni makan kat luar. Okey, macam mana malam ni buat special sikit ya. Malam ni bawa tempat yang tak pernah kita makan lagi. Jom kita pergi makan kat mana. Pergi dekat kedai retro ni. Teringat zaman dulu-dulu. Macam dekat Nilai yang Seni Sembilan, dia ada satu nama dia restoran Anti Aini. Saya ingat dekat Kedah pun dah lama buat konsep tu. Dia dalam dusun tu, macam dalam hutan tu, dia buat konsep rumah lama, duduk ada yang bersela, ada yang apa, duduk teringat dengan air basuh tangan yang dulu-dulu punya kan. Dengan tingkapnya buka macam tu, nampak suasana gelap. Siap pasang ubat nyamuk. Bayangkan ada, bang lain macam bang, ingatlah suasana dulu-dulu. Itu sebab abang bawa kat sini. Sentiasa jadikan suasana tu istimewa untuk pasangan kita. Jadi insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita ada cara, ada teknik, ada strategi untuk memenangi hati pasangan kita. Kita lebih kenal pasangan kita. Samsul Debat pun tak kenal pasangan kita. Saya boleh bagi idea general, tapi kita yang boleh tahu mana yang sesuai untuk isteri kita, mana sesuai untuk suami kita. Maka gunakanlah kaedah yang kita rasa sesuai. Yang penting semuanya menuju ke arah kebaikan.